Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, bab yang ke-6 pada menyatakan fadilat zikir dan adabnya dan kaifiatnya. Kita telah baca penjelasan tentang kelebihan zikir ini yang diambil daripada sebuah kitab, nama dia Manhajus Salik ila Ashrafil Masalik. Telah disebut sebanyak 35 kelebihan zikir. Zikir ni ada 35 kelebihan. Sebahagiannya diambil daripada hadis-hadis dan Al-Quran, dan sebahagian lagi diambil daripada pandangan-pandangan alim ulama. Syahdan, bersalahan ulama pada zikir yang terlebih afdal. Adakah zikir jahar afdal atau zikir sir afdal? Kena tanda istilah dia tu. Istilah dia tu ada tanda dia. Tulis itu, zikir jahar, maknanya zikir secara kuat, secara terang. Itu makna jahar. Atau afdal ataupun zikir sir. Sir itu secara perlahan, secara tersembunyi. Jadi perbahasa kita pada kali ini iaitulah tentang yang mana lebih afdal. Kita zikir kuat ke kita zikir secara perlahan? Maka kata Syekh Abul Mawahib Asy-Syadzili, kita dengar dulu pandangan-pandangan daripada alim ulama, kemudian kita tengok pula apakah pandangan dari sudut lain tentang dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Kadang-kadang ulama mengikut aliran pemikiran dia. Kalau ulama ni orang tarekat, orang ahli tasawuf sufi, dia ada cara zikir dia. Ulama-ulama ahlul hadis, dia ada cara zikir dia, dan lain-lain macam. Jadi kita tengok dulu pandangan, kemudian kita ulas. Maka kata Syekh Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala, bahawa zikir jahar, zikir secara kuat itu, secara kuat, suara kuat itu afdal bagi orang yang mubtadi, bagi orang yang permulaan menjalani jalan kepada Allah Ta'ala. Yang ghalib bagi mereka itu atasnya keras hati dan kelam hati. Apa mana kelam? Mana gelap hati. Jadi kata Abul Mawahib ni, kata biasanya orang permulaan nak jalan menuju ke jalan Allah ni, orang baru jumpa jalan ni, hati dia keras, maka dia kena zikir kuat. Seperti kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, qad ajma'u ala annahu yajibu 'ala al-murid al-jahru biz-zikri wa anna adh-dhikra bis-sirri wal hauni la yufidu ruqya, la yufidu ruqiyan. Artinya sungguhnya telah muafakat kebanyakan ulama ahli tasawuf. Dia sebut di sini muafakat siapa? Ulama ahli tasawuf. Mana bukan muafakat seluruh ulama. Ahli-ahli tarekat saja bermuafakat bahawasanya wajib atas murid. Apa dia murid? Orang yang baru nak jalan menuju ke akhirat. Wajib atas murid itu berzikir. Boleh jadi inilah murid bahasa Arab. Bahasa Melayu kata apa? Orang baru belajar. Murid. Murid juga. Itu murid itu ambil daripada perkataan Arab ni, murid. Dari bahasa Melayu dia tak jadi murid panjang lah, dia jadi murid, anak murid. Tak? Perkataan Arab tu. Wajib atas murid itu berzikir dengan jahar, yakni menyaringkan akan suara mereka itu dengan zikir, serta di dalamkannya akan suaranya itu kuat zikir. Allah, Allah, biar 3 waktu duduk nada. Sebab apa? Dan bahawasanya berzikir dengan sir dan perlahan-lahan itu tiada memberi faedah, ia akan menaikkan kepada martabat yang tinggi. Ini kata Sya'rani. Dan lagi saigianya bagi mereka itu bahawa berzikir ia dengan keras. Apa makna zikir yang keras? Zikir dengan kuat, yang sempurna, sekira-kira bergerak dari atas kepala mereka itu hingga kaki mereka itu. Ini dia cerita dia. Kita tengok orang ahli tarekat ni mengatik hayu ni. Kita pernah pergi sekali.
Zikir dipanggil Allah Hayyu, mengati Allah Hayyu. Dia bangun cacat berdiri. Allah Hayyu, lenggak-lenggak telefon habis. Dia main Hayyu. Jadi kata di sini, dia kata orang yang permulaan ni kena sempurna jahar itu. Sekira-kira bergerak daripada atas kepala mereka itu hingga kaki, bergerak belakang mati. Tu dia masuk jalima. Ini kerana kata ulama ahli tasawuf, idza zakara al-muridu rabbahu azza wa jalla bi shiddatin wa azmin tuyat lahu maqamatit tariq bi sur'atin min ghairi but'in farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aktsar. Artinya, apabila berzikir murid, siapa dia murid? Orang baru nak jadi ahli tarekat ni murid. Akan Tuhannya Azza wa Jalla dengan sangat kuat. Zikir kuat. Dan cita-cita yang keras, nascaya dilipat baginya maqam segala jalan kepada Allah Ta'ala, sampai ia dengan segera, dengan tiada berlambatan. Lagi kuat zikir, lagi cepat sampai ke Tuhan. Maka terkadang memutuskan ia akan jalan itu dalam satu saat. Barang yang tiada dapat diputuskan akan dia oleh ibadat yang lain daripada zikir itu dalam sebulan atau banyak. Jadi itu dia panggil zikir cara kuat. Bermula dalil yang demikian itu, iaitu firman Allah Ta'ala, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Artinya maka keras segala hati kamu, kemudian daripada demikian itu seperti batu atau terlebih sangat keras daripada batu. Allah Ta'ala banding hati manusia ni seperti batu, au asyad qaswah, lebih keras daripada batu lagi. Betul ke tak betul bandingan ni? Allah buat bandingan, tak betul. Cuba kita tengok hati manusia ni kalau keras, kita pergi baca Quran ke baca hadis dia nasihat, apa pun tak dengar. Sama dengan kita goyak ke lembu, dengar aku nak nasihat kamu ni. Jangan tidur atas jalan raya. Tidur ke tak dia? Tidur. Tak tampak tak? Jadi sama juga orang hati keras ni serupa dengan lembu. Goyak ke lembu dengan goyak dia serupa. Jadi apa dia kata sini? Taklid dia ni. Maka bahawasanya tiada pecah batu itu. Batu keras ni tiada pecah melainkan dengan palu. Mana palu tu mana pukul. Yang keras. Mana pukul dengan kuat baru pecah batu. Demikian lagi segala hati manusia itu tiada lembut melainkan dengan dipalu akan dia dengan zikir yang keras lagi jahat. Zikir yang kuat lagi terak cara dengar. Itu pendapat siapa? Pendapat Asy-Syadzili, Ja'rani dan ulama-ulama ahli tasawuf. Mengatakan orang yang baru nak mengaji ni kena zikir dekat. Baru ya kita dapat maklumat ada satu tempat nama dia Baitul Taubah. Darut Taubah kau Baitul Taubah gitulah tu. Rumah tempat taubat di Pasir Putih. Di rumah ni kata dia orang hak gitu, kita duduk sebatu lagi tu dengar dah dia mengatik. Zikir kuat. Kita duduk mikir kata ambil mana rupanya sen ni dia jumpa. Dalam kitab ni kan boleh jadilah ambil kitab ni. Dia khas rumah ni untuk orang penagih dadah yang nak bertaubat. Penagih dadah nak taubat. Ambilnya punca dia nya ambil daripada Indonesia. Kok mari waklik mari sini daripada Indonesia. Kaedah zikir gerah ni untuk orang-orang yang penagih-penagih dadah ni boleh jadi nak awak kata orang wallahu alam lah. Itu cerita dia nya ada. Pak kalau nak ngaji di Baitul Taubah, pak orang penagih dadah nak taubat di situ. Itu kata dia orang yang apa ni nak mula-mula belajar murid ni kena zikir kuat, bandingnya dengan hati ni dengan batu. Batu ni keras, kalau tak katak derah tak pecah. Tapi kita kena ingat, ada batunya kadang-kadang kalau katak derah dia pecah tak boleh. Bila kita kikis dia betul-betul apa ni cana dia jadi comel. Jadi tak semestinya dengan derah tu pecah betul. Jadi kita kena ingat nanti. Dan lagi segianya atas murid. Ini semua ni cerita untuk ahli-ahli tarekat. Itu bahawa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak, dengan orang ramai. Jadi yang pertama kali kena derah, yang kedua kena zikir ramai-ramai. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, qad ajma'al ulama'u salafan wa khalafan
ajma'al ulama salafan wa khalafan ala istihbab dzikrillah ta'ala fi jama'atin fil masjid wa ghairihi min ghairi nakirin bi syartihi. Artinya, sesungguhnya telah berhimpun segala ulama yang dahulu-dahulu dan ulama yang kemudian, ulama-ulama Sufi dan ulama-ulama ahli tarekat, atas sunat berzikir dalam perhimpunan orang ramai, sama ada di masjid dan lainnya dengan cara disali oleh orang dengan syaratnya. Jadi ahli-ahli tarekat kata telah sepakat ulama-ulama tasawuf kena zikir ni secara kuat, sama di masjid ke mana-mana pun zikir macam. Tadi kita terlupa tadi ayat Quran tadi, summa qasat qulubukum. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 74. Al-Baqarah ayat 74. Dan lagi segianya. Jadi sebelum kita pergi ke segia ni, baik. Dan lagi segianya bagi orang yang berzikir itu bahawa menghadirkan dalam hatinya mereka itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena hati-hati dia ni, kena hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Syekh Abu Bakar, kata Syekh Abu Bakar Al-Kittani, baca boleh Al-Kittani ya, Abu Bakar Al-Kittani rahimahullahu ta'ala, min syuruti dzikri an yashabahu al-ijlalu lillah ta'ala wat ta'zim wa illa lam yuflih sahibuhu fi maqamir rijal. Artinya setengah daripada syarat orang yang berzikir itu bahawa menyertai akan dia membesarkan bagi Allah Ta'ala dan mentakzimkan ia akan dia. Jadi syaratnya kena besar Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah dalam zikir kita tu. Kalau zikir mulut yang zikir, hati tak tahu mana, tidak ada arti, tak ada nyawa dia. Maka jika tiada yang demikian itu, nescaya tiada dapat kemenangan oleh orang yang berzikir itu di dalam maqam ar-rijal. Yakni nescaya tiada boleh naik ia ke atas martabat orang yang arifin. Jadi kalau sekat zikir saja, tak tahu apa, orang ni tak naik martabat. Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, bermula zikir yang afdal bagi murid, bagi orang yang baru belajar itu, iaitulah zikir la ilaha illallah selama ada ia dalam hawa nafsunya. Jadi permulaan orang ni baru-baru nak jumpa tarekat tasawuf ni, nafsu tengah kuat, dia kena berzikir penuh la ilaha illallah. Maka apabila fana ia daripada nafsunya, nafsu dia hilang dah, kita boleh halau nafsu dia ni, maka bahawa berzikir dia Allah Allah itu yang terlebih manfaat baginya. Jadi tak payah la ilaha illallah dah, shortcut sikit ambil Allah saja. Lepas pada dia kerak lagi tu, bahawa ni Allah pun tak ada dah, ningahu saja ya. Bermula zikir sir, zikir secara perlahan itu, iaitu terlebih afdal bagi orang yang arifin. Maknanya bagi orang yang kenal Tuhan dah, zikir secara perlahan itu lebih afdal. Yakni orang yang telah sampai kepada ma'rifatullah Ta'ala dengan ma'rifah yang putus, dan ma'rifah dengan ilmu hakikat dan ilmu laduni. Boleh faham gitu. Ma'rifah lagi, hakikat lagi, dan ilmu laduni. Ilmu laduni mana ilmu yang Allah Ta'ala kurnia ke seorang ni, tak payah apa-apa. Dia baca, dia zikir-zikir, tengok dia Tuhan buka dia ilmu, satu ilmu. Tak? Cahaya masuk dalam hati dia. Kerana ghalib pada zikir dengan hati mereka itu, sekalian kelakuan mereka itu zikrullah Ta'ala. Kerana inilah kata ulama, iza arafallaha Ta'ala kulla lisanu, iza arafallah, baca malah, iza arafallah Ta'ala kalla, bukan kulla, kalla berbagi atas. Iza arafallah Ta'ala kalla lisanuhu, kalla lisanuhu. Artinya apabila mengenal seorang akan Allah Ta'ala dengan pengenalan yang putus, nasaya kelu. Kalla tu maknanya kelu lidah dia.
Bila orang ni kenal molek Tuhan, lidah dia tak boleh sebut dah. Pakai zikir dengan hati dah, tak ingat. Pakai zikir hati. Nak sebut nama Tuhan pun takut dah. Dan kata Syekhuna Qutbul Aqwan, Sayyidi Syekh Muhammad bin Sayyidi Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Madarul Arifin Al-Fikru wal Jaulan. Madarul Arifin Al-Fikru wal Jaulan. Artinya bermula peredaran orang yang arif itu memikirkan akan Allah Ta'ala dengan hati mereka itu, dan memandang mereka itu akan kenyataan Allah Ta'ala dan tajalli. Apa mana tajalli? Mana terbuka pandangan dia dengan mata hati dia akan Allah Ta'ala dalam hati mereka itu, yakni semata-mata ingat hati mereka itu akan Allah Ta'ala. Dan kerana inilah kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, inna lananzur ila Allah ta'ala bi basaril iman wal iqan fa aghnana dzalika 'anid dalil wal burhan. Artinya bahawasanya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kami oleh yang demikian itu daripada dalil dan burhan. Mana dengan dia memikir ini tak payah cari dalil dah. Dan makam inilah dinamai oleh ahli tasawuf makam asyuhud, yakni melihat akan Allah Ta'ala dengan mata hati, dengan penglihatan yang layak bagi Allah Ta'ala, tiada sepertinya suatu yang baru ini, seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada seumpamanya suatu, tak ada bandingnya Tuhan. Kalau selagi kita boleh mikir lagu ni kau Tuhan, maka bukan Tuhan lah. Lagu ni kau Tuhan, bukan. Dan yang mendengar lagi yang melihat, wabillahil hidayah wat taufiq. Allah Taala lah beri hidayah dan petunjuk. Mana habislah bab kita ni dalam bab adab zikir, dalam bab zikir, tingkatan zikir nak gimana. Jadi cara nak berzikirnya, dia akan marilah kelebihan-kelebihan zikir sembunyi atau zikir cara kuat. Itu habis dalam kitab kita ni penjelasan kita sikit tentang kelebihan zikir ni. Sembunyi ke kuat? Di mana kata Qadhi Iyad rahimahullahu taala, zikir pada Allah Taala ni ada dua jenis. Zikir ada dua perkara, dua jenis. Ini tanda sini. Yang pertama zikru bil qalbi, zikir dengan hati. Wa zikrum bil lisan, zikir dengan lidah. Zikir dengan hati dengan zikir dengan lidah. Zikir dengan hati pula ada dua jenis. Yang pertama, zikir yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling bagus, iaitulah al-fikru fi azamatillahi jalla wa'ala. Zikir dengan hati, iaitulah dengan orang ini berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia kata zikir yang paling kuat. Wa jabarutihi wa malakutihi wa ayati fi samawati wa ardi, mikir tentang kekuasaan Allah Taala langit dengan bumi. Jadi itulah di antara yang disebut. Karena itulah ada hadis yang diriwayatkan, khairuz zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir itu secara tersembunyi. Maknanya zikir sembunyi itu iaitulah zikir dengan pemikiran. Itu yang pertama. Siapa dia cerita ni? Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Pendapat ini telah dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Yang kedua, zikir dengan hati ketika bertemu dengan suruhan Allah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni Tuhan suruh buat, yang ni Tuhan larang. Yang disuruh buat maka dia buat. Yang Allah Taala larang maka dia tinggal. Yang kesamaran, tak tahu halal ke haram, yaqif, dia berhenti dulu. Jangan buat lagi. Kaji dulu, tanya dulu, betul ke halal? Kalau betul baru buat. Betul ke boleh? Itulah kata Qadhi Iyad
zikir terbagi dua. Yang pertama sekali zikir dengan hati. Zikir dengan hati yang paling tinggi sekali darajat dia apa dia? Zikir berfikir kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap alam ini. Yang kedua, zikir dengan hati ini terhadap suruhan dan larangan Allah. Hak Tuhan suruh, buat. Hak Tuhan larang, tinggal. Itu dia panggil zikir hati. Kita berpindah pada zikir dengan lisan pula. Zikir amal zikrul lisan mujarradan fahuwa ad'aful azkar. Zikir dengan lidah saja ni. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak masuk dalam hati, inilah ad'aful azkar, zikir yang paling lemah. Yang paling dhaif sekali zikir seperti kita zikir hari ni lah. Mulut zikir subhanallah, subhanallah, mata duk jenis kau ya. Hati duk mikir dan nak pergi beli gapo lepas ni, nak pergi makan apa? Gila habis. Lidah ya zikir. Ini dia panggil adhaful azkar, zikir yang paling lemah sekali. Walaupun lemah, walakin fihi fadlun azim. Tetapi walaupun lemah, dia masih lagi mempunyai kelebihan yang besar daripada orang duk buat tak terkadu. Baik dia berzikir walaupun dengan lidah saja. Tapi sekurang-kurangnya lidah dia beribadat kepada Allah Taala, tidak memikir kepada benda lain. Jadi itu dia cerita. Kata di Ibnu Jarir At-Tabari telah menyebut berbeza pendapat ulama salaf tentang zikir hati dengan zikir lidah ni. Yang mana lebih afdal? Kata di Qadhi Iyad, khilaf ini boleh kita gambarkan pada zikir mujarrad zikrul qalbi, tasbihan wa tahlilan wa shibhuma. Mujarrad zikir hati dengan tasbih dengan tahlil saja. Wa illa fadzalika yuqaribu zikrul lisan. Walaupun zikir dengan hati hampir dengan zikir dengan lidah. Jadi sekarang ni ulama berbeza pendapat tentang mana akan lebih zikir. Apa kalau kita zikir secara sembunyi, malaikat tulis ke tak tulis? Orang ni zikir dengan hati dia, subhanallah, subhanallah dalam hati. Malaikat boleh tulis ke tak boleh tulis? Sedap ikut soalan dia ni. Waqtalafu hal taktubul malaikatu zikral qalb. Malaikat tulis ke tidak? Zikir dengan hati saja. Ada pendapat kata dia tulis juga. Allah Ta'ala bagi alamat kepada malaikat, orang ni hidup zikir walaupun dalam hati dia, malaikat tak dengar pun. Qila la yaktub. Ada pendapat kata tak, malaikat tak tulis dalam hati dia sebab tak nampak, tak dengar. Qultu, kata dia, as-sahih annahum yaktubun. Ataupun qultu ni, as-sahih annahum yaktubunahu. Yang sahihnya malaikat boleh tulis juga walaupun kita zikir dengan hati. Dan zikir dengan lidah serta hadir hati itu afdal, lebih afdal daripada zikir semata-mata dengan hati saja. Itu dia panggil wallahu alam perbahasan tentang zikir. Adapun cerita yang disebut tadi tentang zikir ramai-ramai, kita cuba ambil sejarah sikit. Bilakah bermulanya zikir secara ramai-ramai dan suara yang kuat? Kerana tidak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berlaku di zaman Nabi. Nabi ajar sahabat-sahabat zikir, tak ada. Yang adanya sahabat kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dia sembahyang, bunyi Nabi angkat suara, Nabi kata astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zalal wal ikram, bunyi sekali. Bahawa itu Nabi kita zikir. Jadi perbuatan zikir secara berjamaah, ramai-ramai zikir kuat sebagaimana kita dengar tadi, muncul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah sewaktu Abdullah bin Mas'ud berada di Kufah di Iraq. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat. Sewaktu dia berada di Kufah, berlakulah peristiwa ini. Mereka melakukannya secara berjamaah dengan menggunakan anak-anak batu. Dia ambil anak batu tak 100 butir, buat wastabih. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, dan peristiwa ini akan dijelaskan seperti berikut. Kemudian selepas berlalunya zaman Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali serta para sahabat lain,
zikir secara beramai-ramai dan menggunakan anak-anak batu ini tidak lagi dilakukan kerana sahabat Nabi telah membasminya dengan keras. Jadi sahabat-sahabat dia marah, apa duk zikir lagu ni? Namun selepas kurun yang ketiga, tanda dia. Selepas kurun yang ketiga, amalan ini tumbuh kembali. Orang yang pertama yang telah menghidupkan kembali berzikir secara beramai-ramai selepas salat di masjid ialah Khalifah Al-Ma'mun. Al-Imam At-Tabari menceritakan dalam kitab Tarikh At-Tabari berkaitan beberapa peristiwa yang berlaku pada tahun 216. Tahun 216 Hijrah. Kita baca terjemahan dia. Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun telah menulis surat kepada Ishaq bin Ibrahim dengan memerintahkannya supaya menyediakan tentera mengawasi mereka bertakbir setelah selesai daripada menunaikan salat. Lalu mereka memulakannya di Masjid Madinah dan Ar-Rasafah pada hari Jumaat selama 14 malam terakhir bulan Ramadan pada tahun itu. Mereka melakukannya dengan berdiri lalu bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian mereka meneruskannya pada setiap kali salat fardu. Jadi At-Tabari cerita pada tahun 216 bermula berlaku zikir secara ramai-ramai. Imam Ibn Katsir telah menceritakan tentang perkara yang sama dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Kata Ibn Katsir, bila dia cerita tentang ini, Ma'mun telah menulis kepada Ishaq bin Ibrahim yang menyupakan timbalan Gubernur Baghdad pada ketika itu, supaya mengarahkan orang ramai bertakbir dengan suara yang lantang selepas selesai salat 5 waktu. Dialah orang yang pertama yang memulakan perkara itu di Masjid Jami' Baghdad dan Ar-Rasafah selepas selesai salat. Mereka akan bangun dan bertakbir 3 kali. Kemudian Ibn Katsir kata apa? Hal ini dia cerita berlaku. Kata Ibn Katsir ulama besar dalam tafsir dan dalam bidang sejarah. Dianya bermazhab Syafi'i, Ibn Katsir. Wa hadhihi bid'atun ahdatsaha al-Ma'mun aidan bila mustanadan wala dalil wala mu'tamad. Fa in hadza lam yaf'alhu qablahu ahadun. Maksudnya, inilah bid'ah yang direka oleh Ma'mun tanpa ada sebarang sanad atau dalil yang sahih. Ianya tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelumnya. Di saat itu bermulalah semula amalan ini dan terus menjadi amalan sehingga ke hari ini. Jadi bermula pada kurun yang ketiga. Ianya tersebar dengan mudah kerana ianya didokongi oleh pemerintah dan mendapat sokongan daripada mereka. Amalan berzikir secara jamaah ini juga berkembang pada zaman Ma'mun disebab munculnya golongan-golongan Sufi dan Rafidah, iaitulah golongan Syiah yang melampau, yang mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan-kumpulan Sufi dan tarekat sangat sinonim dengan zikir secara berjamaah. Ianya seolah-olah sesuatu yang tidak boleh terpisah dari kumpulan mereka. Lebih daripada itu lagi, sebahagian tarekat berzikir dengan menggunakan alat-alat muzik dan mereka akan menari beramai-ramai. Ada di antara mereka yang melakukannya di rumah atau di masjid-masjid tertentu. Zikir yang dibaca juga berlainan antara satu tarekat dengan tarekat yang lain. Zikir berjamaah merupakan suatu amalan yang dan syarat untuk mengikuti sesuatu ajaran tarekat. Jadi kita fahamlah sekarang ini bahawasanya zikir ini berjamaah ini dimula di zaman Ma'mun, kemudian diperluaskan oleh pengikut-pengikut Sufi dan pengikut-pengikut Syiah. Hinggalah berlaku pada hari ini apa yang kita dengar pada malam ini pun daripada Abdul Hasan Syadzili dan lain-lainnya. Dia memang dia suruh orang pengikut-pengikut tarekat ni berzikir secara kuat. Namun kita kata bahawasanya berzikir secara yang demikian itu tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala pun lagi sebutlah nama Tuhan kamu dengan cara perlahan. Jangan duk melau. Pernah sahabat kita angkat suara dalam tu, Nabi kata kamu menyeru Tuhan yang mendengar. Tak payah kuat-kuat. Baiklah, itu habis tentang zikir. Kita masuk pula dalam kitab kita ni kepada Al-Faslus Tsani fi Adabiz Zikri. Pasal yang kedua, adab zikir pula. Adab zikir yang kita akan belajar malam ini mengandungi ajaran-ajaran tarekat. Jadi kita bila kita baca ni kita tengok dululah. Supaya bukan semua orangnya, bukan semua maklumat ini bersandar kepada dalil. Yang sepatutnya kita bila kita nak beribadat pada Allah Ta'ala mesti kita pegang kepada dalil. Kerana bermula pasal yang kedua pada menyatakan adab zikir. Ini adab zikir ini untuk orang tarekat.
Kerana zikir itu ada kalanya zikir hasanat namanya, dan ada kalanya zikir darajat namanya. Maka zikir hasanat itu menghasilkan akan pahala, tiada berkehendak kepada segala adab zikir yang lagi akan datang ini. Zikir hasanat ni mana orang nak pahala saja. Zikir lagu mana pun, tidur kau bangun kau ikutlah. Dan zikir darajat itu berkehendak ia kepada syarat-syarat ini. Bermula adab zikir itu 25 perkara. 5 perkara dahulu daripada zikir, 12 perkara pada ketika zikir, 3 perkara kemudian daripada zikir. Adapun adab yang dahulu daripada zikir itu, yang pertama, taubat daripada segala maksiat dan daripada segala yang sia-sia yang tiada memberi faedah pada akhirat. Nak zikir ni taubat dulu. Zikir sendiri itu termasuk dalam kita bertaubat dah. Yang kedua, mandi atau mengambil air sembahyang. Yang ketiga, diam dan tetap supaya menghasilkan sidik, yakni supaya benar lidahnya dengan hatinya, seperti bahawa istighalkan. Apa makna istighalkan? Tanda situ, menumpukan. Istighalkan dengan makna menumpukan atau melupakan yang lain. Menumpukan hatinya daripada menyebut la ilaha illallah dengan lafaz Allah, 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 dengan fikir jua, tiada dengan lidah, hingga tiadalah tinggi segala khatirnya, hingga tiadalah tinggal segala khatirnya. Khatir itu benda yang terlintas dalam hati dia, yang lain daripada Allah Ta'ala itu, melainkan hadir dalam hatinya itu Allah, Allah jua. Maka tatkala itu bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyebut la ilaha illallah. Yang keempat, minta tolong dengan hatinya ketika masuk dalam zikir itu dengan apa ni? Minta tolong dengan hemah syekhnya. Dan jikalau diseru akan syekhnya itu dengan lidahnya, pada minta tolong hajatnya itu nasaya harus. Ini kes ni berat. Syarat yang keempat ni, nak zikir itu kena seru syekh dulu mari. Adakah Nabi kita ajar sahabat-sahabat dia, mu nak zikir, seru Nabi dulu. Rasulullah mari sini, nak zikir. Ada? Tak ada riwayat lagi tu. Jadi masalah kita hari. Yang kelima, mengiktikadkan bahawa ia minta tolong daripada syekhnya itu supaya ia minta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana syekhnya itu ganti daripada Nabi. Minta tolong dengan syekh, syekh minta tolong dengan Nabi, Nabi minta tolong dengan Tuhan. Jadi hak kita, hak Nabi ajar ni minta tolong dengan Tuhan selalu. Jadi tak payah duk cari tengah jalan. Itulah 5 adab sebelum zikir. Adapun segala adab yang ketiga zikir itu, adab yang ketika zikir. Hak tadi sebelum zikir, minta tolong dengan syekh lah. Ketika zikir pula apa lagi ada? Pertama, duduk atas tempat suci, padahal ia duduk seperti dalam sembahyang jika ia mubtadi. Kalau dia orang baru, kerana ia demikian itu terlebih banyak memberi bekas dalam hati, atau duduk bersela jika dia orang muntahi. Mana muntahi orang lama dah, naik martabat dah. Yang kedua, menghantarkan, mana meletakkan kedua tangannya atas kedua pahanya. Yang ketiga, membubuh kata, meletakkan bauan-bauan pada tempat zikir itu. Itu mana membubuh, itu mana letak bauan. Yang keempat, memakai pakaian yang baik, yakni yang halal lagi harum baunya. Yang kelima, memilih tempat yang kelam, dalam gelap. Ni ngatik dalam gelap kali ni. Jumpa malam ni. Yang keenam, memejamkan kedua matanya. Yang ketujuh, menyerupakan rupa syekhnya. Menyerupakan rupa syekhnya antara kedua matanya. Dan ada ini terlebih muakkad pada ahli tasawuf. Jadi nak ngatik ni, tengah duduk ngatik tu, kena ingat tok syekh duduk depan kita ni, ingat muka syekh kita ni. Yang ke-8, benar ia pada zikir itu, yakni sama padanya, nyata pada orang atau tersembunyi daripadanya. Yang ke-9, ikhlas, iaitu bahawa dikasatkan dia zikirnya itu semata-mata Allah Ta'ala jua. Ikhlas ni memang kena. Tapi nak tengah duduk zikir la ilaha illallah, duduk bayar muka tok syekh ni. Yang ke-10, memilih ia sirah zikir itu dengan la ilaha illallah.
maka disebutnya ia sertanya dengan kuat, yang sempurna serta ta'zim, dan dinaikkan lafaz la ilaha itu dari atas pusatnya. Mana itu? Menaikkan lafaz la ilaha itu dari atas pusatnya dan menyampaikan akan lafaz illallah itu kepada hatinya. Jadi tarik la ilaha illallah duduk pusat, tarik mari duduk dalam hati. Dan menyampaikan akan lafaz illallah itu kepada hatinya, yang dinamai akan dia hati sanubari. Padahal mencondongkan kepalanya kepada lambungnya yang kiri, serta hadir hatinya yang maknawi di dalamnya, seperti yang lagi akan datang kaifiah ini pada pasal yang ketiga insya-Allah taala. Yang ke-11, menghadirkan makna zikir itu dengan hatinya, serta tiap-tiap kali daripada menyebut zikir itu. Adapun makna la ilaha illallah itu pada yang diihtidarkan, didatangkan. Ihtidarkan mana? Didatangkan di dalam zikir itu, maka tatkala nyata sifat basyariah, sifat kemanusiaan, itu mana basyariah. Dan was-was dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah, dan dengan hatinya la ma'budu illallah, dan tatkala padamlah sifat basyariah dan was-was dan sunyilah hatinya daripada segala yang demikian itu, atau kerana menuntut akan suatu daripada zauq dan syauq, ni istilah-istilah belakang ni, kepada Allah, dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah, dan dikatanya dengan hatinya la matluba illallah, dan tatkala lenyaplah segala khawatirnya sekalian, dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah, dan dikatanya dengan hatinya la maujuda illallah, kerana pandangnya tatkala itu bahawasanya adalah yang bertutur itu dengan hak subhanahu wa ta'ala, yakni bihaulillahi wa quwwatihi. Yang ke-12, menafikan tiada yang maujud yang lain daripada Allah Ta'ala daripada hatinya dengan lafaz la ilaha, supaya tetap taksir mana memberi kesan lafaz illallah itu dalam hati, dan supaya mesra ia kepada segala anggota. Habislah itu. Bagi orang tarekatnya ini cara dia. Nak berzikir kena ada 12 adat ni waktu berzikir. Kena ingat mukoseh dia, kena bagi pula la, duduk la ilaha, duduk pusat illallah, naik ke hati dan sebagainya. Adapun segala adat yang kemudian daripada zikir itu 3 perkara. Pertama, hendaklah ia tetap apabila ia diam daripada zikir itu dengan ikhtiarnya, dan hendaklah ia hadir hatinya kerana menanti warid zikir itu, yakni kerana menanti faedah yang hasil daripada zikir itu. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah Ta'ala datang ia atasnya, maka tatkala itu diperbaikinya lah wujudnya, yakni hatinya akan dia dengan mujahadah dan riyadhah. Riyadhah itu maksudnya ibarat daripada membersihkan akhlak yang dibangsakan dengan kejiwaan di dalam 30 tahun. Nak mujahadah riyadhah ni mana 30 tahun. Yang kedua adalah ia menahan nafasnya dari keluar masuk, kerana ia terlebih segera pada membaikkan hati dan membukakan hijab dan memutuskan khawatir nafsunya dan syaitan. Yang ketiga adalah menahani diri daripada minum air kemudian daripada zikir itu, kerana minum air itu memadamkan akan panas yang didapat daripada zikir itu, dan menghilangkan rindunya kepada mazkur, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang matlub pada zikir itu. Syahdan, bermula segala adat zikir tersebut ini, iaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiarnya. Adapun orang yang tiada baginya ikhtiar, maka iaitu tiada lazim baginya segala adab ini, dan hanya sahaja adab mereka itu taslim bagi warid, yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu, serta hudur hati semata-mata kepada Allah Ta'ala, dan terkadang berlaku atas lidahnya itu Allah, 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 atau hu, atau la, atau a, atau ah. Ini zikir belakang ni.
atau ha ha ha, atau hi hi hi, atau suara dengan tiada huruf, atau ia menggetar-getar, menggentar-gentar, menggerak-gerakkan badannya. Jadi sudah zikir ini kocok pada. Kerana telah ghali atasnya zikir itu, demikianlah disebut oleh Syekhuna wa Ustazuna al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad bin Sayyidi Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani di dalam kitabnya Nafhatul Ilahiyah fi Kaifiyati Suluqit Tariqatil Muhammadiyah. Jadi itulah di antara yang disebutnya. Dan lagi ia berkata dalam kitab itu, wa kullu hadhil adab, wa kullu hadhil adab talzamu zakiru bil lisan wa amma zakiru bil qalbi fala yahtaju ila hadhil adab bal ila tasbiyati sariratihi amma siwallahi ta'ala. Artinya bermula segala adab zikir itu lazim bagi orang yang berzikir dengan lidah, dan adapun orang yang berzikir dengan hati, maka iaitu tiada berkendak kepada segala adab zikir itu, tetapi berkendak kepada menyucikan hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Wallahul hadi ila sawab. Allah Ta'ala telah tunjuk kepada jalan yang benar. Jadi itulah kata dia, zikir ini lazim bagi orang yang tarekat. Jadi bagi kita, orang awam yang ada hari ini, Allah yarham tuan guru kita Haji Abdul Rahman rahimahullah ta'ala, dia selalu bagi tahu kepada kita bahawasanya sekarang ini tidak ada lagi ahli tarekat yang betul. Tidak lagi ada lagi ahli tarekat yang betul. Itu pandangan daripada tuan guru kita. Dan dia tanya syekh dia di Mekah pada waktu itu, ingat ke tak? Dia kata tak ada ahli tarekat sekarang. Nah, jadi tuan guru kita ni, pengasas pondok kita ni, dia tak bagi tarekat. Jadi oleh kerana dia tak bagi tarekat, apa yang kita belajar pada malam ni, ada cara bayar tak sah sama sekali ni. Jadi kita tak payah terima lah. Yang kita terimanya iaitulah zikir-zikir yang kita ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan adabnya, dengan cara-caranya yang insya-Allah taala bila habis kitab ni, kita akan baca kitab Hisnul Muslim, kitab perisai Muslim daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kita akan syarah. Setiap bacaan kita akan hurai apa dia maksud dia, apa dia maksud bacaan yang tersebut itu. Al-Faslus Salis fi Kaifiyati Zikir. Pasal yang ketiga pada menyatakan kaifiat zikir. Bermula kaifiat zikir itu atas ada beberapa bagi, tetapi ku sebutkan dalam kitab ini 3 kaifiat, iaitu yang disebutkan oleh Syekhuna wa Ustaduna al-Afqam wa Maulana al-Akram Ar-Ali Billah Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman di dalam kitabnya yang bernama Nafhat Al-Ilahiyah, iaitu kaifiat yang pertama, bahawa duduk ia menghadap kiblat seperti duduk dalam sembahyang, yang menaikkan ia dengan la ilaha itu dari atas pusatnya, padahal diniatkan dengan la ilaha itu menafikan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala daripada hatinya, dan diniatkan dengan illallah itu menyampaikan akan dia kepada hatinya, yakni kepada hati sanubari, padahal memalukan. Apa makna memalukan ini? Melentukkan kepalanya kepada pihak kiri dengan illallah, serta dihadirkan akan maknanya itu di dalamnya. Ini kaifiat cara-cara orang-orang tarekat ni. Dan kaifiat yang kedua, bahawa duduk ia seperti yang demikian itu, dan ingat ia dalam duduknya itu kebesaran Tuhannya yang disebutnya itu, serta gaib ia di dalam jalalnya, dalam kebesaran Allah, dan lenyap ia di dalam jamalnya, kesempurnaan dan keindahan Allah, padahal ia memandang akan syekhnya itu. Setiap kali nak zikir kena tengok muka syekh. Pada permulaan ia masuk dalam zikir itu, dan dimulainya daripada pihak tangannya yang kiri, padahal ia menundukkan kepalanya serta ingat ia akan kehinaannya itu dan iftiqarnya, berharapnya kepada Allah Ta'ala, dan dilakukannya dengan la itu daripada lututnya yang kiri kepada lututnya yang kanan, dan dinaikkannya dengan lafaz ilaha kepada bahunya yang kanan, padahal diangkatkan kepalanya itu kepada pihak kanan, dan dipalukannya akan dilentukkan akan kepalanya itu dengan palu yang keras dengan lafaz illallah kepada hatinya, padahal menghadirkan ia pada permulaan zikirnya itu daripada lututnya yang kiri la ma'budu illallah, dan pada lututnya yang kanan itu la maqsuda illallah, dan pada bahu yang kanan itu la mawjuda illallah, dan pada hatinya la matluba illallah.
Dan ketika sempurna zikir itu, maka dilanjutkan dilanjutkan apa tu? Hu illallah. Itu serta menahan ia akan nafasnya, padahal ia menanti al-faydul ilahi, yakni faedah zikir yang datang daripada Tuhan ketika kita azza wa jalla, yaitu nur yang ditaruhkan, yang diletakkan dalam hati hambanya, yang membanyakkan akan zikir itu. Dan dengan nur itu hasil ma'rifatullah ta'ala, dengan ma'rifat yang yakin, dan hasil segala sifat kepujian daripada sabar dan reda dan zuhud dan warak dan barang sebagainya, daripada rahsia yang ajaib-ajaib yang didapat oleh orang yang berzikir itu dalam satu saat, padahal tiada dapat oleh orang yang mujahadah dan riadah 30 tahun atau lebih. Wabillahi taufiq. Dan kaifiat yang ketiga, bahawa hendaklah menyebut zikir itu dengan mualat, yakni berturut-turut. Sekira-kira jadilah dua kalimah itu seperti kalimah yang satu, padahal tiada suatu yang menyalahi antara keduanya itu pada kharij. Pada kharij mana luar dia, pada zihin, dalam pemikiran dia, supaya tiada boleh masuk syaitan daripadanya itu. Dan inilah terlebih hampir membukakan bagi hati dan terlebih menghampirkan akan jalan kepada Tuhan kita, dengan syarat hendaklah dihadirkan makna zikir itu dengan hatinya pada tiap-tiap kali zikir itu. Dan sekurang-kurang zikir itu bahawasanya pada tiap-tiap mengata la ilaha illallah itu, tiada ada dalam hatinya itu suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, melainkan dinafikan pada hatinya itu, dan semata-mata mengisbatkan akan Allah Ta'ala di dalam hatinya itu. Wabillahi ta'ala taufiq. Jadi habislah kita cara-cara berzikir mengikut tarekat ahli-ahli tasawuf. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah ta'ala kita akan ajar zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh amalkan akan dia, yang tak perlu kita bayar muka siapa-siapa waktu kita nak zikir. Yang kita nak bayangkan iaitulah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.